Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to all of you. Hi, I'm Teacher Afika. I hope you are ready for our English lesson for today. Okay, before we proceed with our lesson, please make sure that you have your English download textbook with you, your exercise book and also your dictionary. Okay, make sure. Pastikan awak ada buku teks English download textbook ni dengan awak. Buku latihan, dua buku latihan. Yang ketiga, kamus, dictionary. If you don't have any book dictionary, tak ada dictionary yang buku tu, you can use your online dictionary. Boleh guna kamus online. Okay, so for today, we are going to look at vocabulary. We are going to look at three things: collocations and expressions, phrasal verbs, and word formation. Okay, and for that, please refer to your textbook page 10. Okay, tolong rujuk buku ni muka surat 10. Okay, when you turn to page 10, you will see there vocabulary 2. Okay, boleh nampak buka je muka surat 10, nampak dia tulis A to Z vocabulary 2. Okay, so now let's look at so collocations and expressions. Number 1, complete the sentences with the correct form of do or make. Okay. Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan bentuk do atau make yang betul. Okay, kenapa dia cakap macam tu? Apa beza do dengan make tu? Okay, now let us see how do we use do or make. Macam mana nak guna do ataupun make. What is the difference? Apa beza do dengan make? Okay. So do versus make. The difference between do and make. Perbezaan antara do dan make. Okay. Do ni apa? Buat. Make ni apa? Buat juga. So apa beza dia? Okay. So in Malay, secara ringkasnya ataupun secara nak senang faham, do ni lebih kepada melakukan. Make ni lebih kepada membuat ataupun diperbuat daripada. Okay. So now let us see when do we use do, when do we use make. Bila masa kita nak guna do, bila masa kita nak guna make. Okay, so now let us look at do first. Kita tengok do dulu. Okay, do we use for work, jobs and tasks. Okay, kerja ataupun tugas. Okay, kita gunakan do. For example, do a good job. Do your homework. Okay. Melakukan kerja rumah. Okay. Bukan kerja rumah. Okay. So, besides that, selain itu, do ni we also use for non-specific activities. Aktiviti-aktiviti yang tak spesifik. Okay. Yang tidak yang tak spesifik lah. For example, here do something. Buat sesuatu. Dia tak cakap sesuatu tu apa. Okay, so kita guna do. Okay, do something, do nothing, do anything, do everything. Do nothing, tak buat apa-apa. Do anything, buat apa-apa saja. Ataupun melakukan apa-apa saja. Okay, do everything, melakukan semuanya. Okay, lastly, we also use do to replace verb when obvious. Okay, do your hair, do the dishes, do the exam, do the laundry. Do the laundry. Okay. Kita gantikan verb. Okay, do ni bila nak gantikan verb. Okay, tak apa. Yang ni kita KIV dulu. Okay, kita takut awak tak faham. Okay, tak apa. So, maksudnya kalau macam ni. Okay, now let's look at make. Okay, when do we use make? Bila kita nak guna make. Okay, membuat. Okay. Untuk food, drink and meals. Untuk makanan lah. Membuat makanan. For example, make a cake. Make breakfast. Buat buat sarapan. Okay, make dinner. Okay, buat makan malam. Make a cup of coffee. Okay, untuk buat minuman. Buat kopi. Okay, so
Kita guna make untuk makanan, minuman, okay, hidangan. Itu pertama. Okay. Secondly, we use for product material or origin. Maksudnya diperbuat daripada apa? Okay, made of gold, diperbuat daripada emas. Made from grapes, diperbuat daripada anggur. Made in China, diperbuat di China. Made by me, dibuat oleh saya. Okay, kita gunakan bila untuk produk material ataupun origin. Maksudnya daripada mana dan diperbuat daripada apa. Kita gunakan make. Itu yang kedua. Thirdly, produce a reaction. Menghasilkan reaksi. For example, make your eyes water. Make you happy. Membuatkan awak gembira. Membuatkan mata awak berair. Make you sleepy. Membuatkan awak mengantuk. Make you smile. Membuatkan awak tersenyum. Okay. So itu yang kedua. Itu yang ketiga. Menghasilkan reaksi. Okay. Membuat reaksi. Okay, plans kita juga, okay, next, make, we use for plans and decisions. Untuk plan dan juga decision ni, keputusan. Okay. For example, make arrangement, okay, make decision, make a choice, buat pilihan, make a plan, okay. Lastly, we use make for speaking and sound. Speaking bercakap, sound bunyi. Make a noise, make comment. Okay, comment ni memberi comment. Make a speech, membuat ucapan. Make a suggestion, membuat cadangan. Okay, cadangan ni speaking dan speech ni pun speaking. Comment ni pun speaking. Okay, noise ni sound. Okay, make a sound. Okay, so kat sini kita boleh dah tengok the difference and also when do we use it. Okay? Kita boleh nampak dia punya perbandingan dan juga perbezaan serta bila kita nak guna. Okay? So ni lah semua ni. Okay, do kita guna untuk tiga ni, make kita guna untuk semua ni. Okay, boleh. So now what you need to do is, okay, I want you to copy this in your exercise book and complete it. Okay, buatlah complete exercise. Okay, now let's do exercise 1 together. My sister and I always, okay, blank, time to visit grandma at the weekend. Okay. Saya dan kakak saya selalu di tempat kosong masa untuk melawat nenek pada hujung minggu. Okay, so sekarang ni, time sesuai dengan do ke make? Yang mana satu? Kita tengok nota kita tadi. Nah, yang mana sesuai? Dia berkaitan dengan time kan tadi? Okay, work, jobs and tasks. Ya ke? Berkaitan dengan kerja ke? Non-specific, specific activity. Ada perkataan-perkataan ni tak? Tak ada kan? Replace verb when obvious. Ada tak perkataan-perkataan ni? Okay, so tak ada. So do ni bukan. Kita tengok pula make. Food, drink and meals. Ada ke? Tak. Okay. Dia bercakap tentang time tu ada sesuai tak dengan ni? Tak. Produce a reaction ke? Tak. Speaking and sound ke? Tak. So dia adalah plans and decision. Sebab apa? Tadi dia cakap, okay, kakak saya dan saya selalu melawat nenek pada hujung minggu. Itu adalah plan. Okay, plan. So kita guna make. My sister and I always make time to visit grandma at the weekend. Okay. Kita tengok pula nombor 2. Let's look at number 2. I cooked breakfast so you can blank the washing up. Washing up ni membasuh pinggan mangkuk lah. Okay, so washing up. Kita tengok nota kita semula. Okay, yang mana sesuai? Okay, yang spesifik. Okay, so do the dishes.
do the washing up. Okay, so the answer is do. Okay, sebab dia dah spesifik kat sini. Okay, obvious. Obvious tu spesifik lah. Okay, so kita guna do. Okay, so for the rest, number 3 until number 8, please do on your own. Okay, tolong buat. Okay, now, after we have, okay, now let's look at phrasal verb. Okay, untuk phrasal verb ini adalah berkaitan dengan, okay, ni. So, phrasal verbs yang kedua ni. Sebelum kita pergi ke latihan number 2 and number 3, okay, kita tengok dulu what is phrasal verbs. Okay, phrasal verb ni, okay, adalah a phrase that is consists of one, a verb with a preposition or adverb or both. And number 2, the meaning is different from its separate part. Apa maksudnya phrasal verbs ni? Phrasal verb ni adalah satu frasa yang mempunyai verb dengan preposition atau verb dengan adverb. Atau kedua-duanya sekali. Yang mana makna dia berbeza. Okay, bila dia satu perkataan. Okay, contohnya, okay, black out. Black out ni maksud dia pengsan, pass out. Okay, tapi bila dia black, okay, dia bila dia black, okay, sendiri satu word dia tu maksud dia making something to be black. Maksudnya membuatkan sesuatu menjadi hitam. Out, outside, di luar. Outside ni preposition. Okay, black ni adalah verb. So, bila dia menjadi satu frasa, okay, dia maksud dia jadilah lain. Terus maksud dia jadi pengsan. Tak ada berkaitan pun dengan membuat sesuatu menjadi hitam dengan luar tadi kan. Bila gabung ni, okay, black ni verb, membuatkan sesuatu menjadi hitam. Out ni preposition, okay, menunjukkan tempat di luar. Okay, lain kan maksud dia. Tapi bila gabung, maksud dia jadilah lain. Itulah kita panggil phrasal verb. Okay, frasa kata kerja dengan preposition atau okay, bukan frasa. Phrasal verb ni adalah frasa kata kerja. Apa itu frasa kata kerja? Frasa yang mempunyai, okay, satu kata kerja dengan preposition. Okay, preposition ni tempat. Okay, yang menunjukkan tempat, masa, semua tu. Okay, atau adverb. Okay, so bila perkataan verb tambah preposition, dia jadi phrasal verb. Ataupun perkataan verb tambah adverb, okay, dia jadi phrasal verb. Okay, contoh yang kat sini, blackout ni black verb, out ni preposition yang menunjukkan tempat, perkataan yang menunjukkan tempat. Bila gabung, dia jadi frasa phrasal verb. Okay, so kita tengok. Let's look at exercise 2. Circle the correct words to complete the sentences. Bulatkan perkataan yang betul untuk lengkapkan ayat. Okay, let's look at number 1. My dad just remarried and I am pleased to say that my new stepmom and I, okay, get along or get by really well. So you need to know lah, get along ni apa maksud dia. Get by ni apa maksud dia. Okay, get along ni maksud dia mempunyai hubungan yang baik. Okay, get by ni maksud dia hidup, mampu hidup tapi dalam keadaan susah. Itulah maksud dia. So yang mana satu? Ayah saya baru sahaja berkahwin semula dan saya boleh kata ataupun saya dengan gembiranya boleh kata ibu tiri saya yang baru dan saya, okay. Yang mana satu? Get along ke get by? Get along really well. Dia mempunyai hubungan yang sangat baik. So, untuk yang selebihnya 2, 3, 4 and 5, you need to know the meaning first lah. Get back at, get together with. Okay? Sebelum boleh melengkapkan ayat.
Okay, now for number 3, now match the phrasal verbs you didn't use in 2 with the meanings below and then write a sentence using each one in your notebook. Okay, for example, tadi, okay, number 1, the answer is get along, right? Awak gunakan get along ni. Okay, so untuk get by ni, awak kena pilih yang mana dia punya maksud. Tadi teacher cakap get by ni hidup boleh hidup tapi dalam bersusah payah untuk hidup lah maksudnya macam tu. So yang mana jawapan dia? Yang mana maksud dia? Okay. Manage to live or achieve something with difficulty. Ini maksud dia. Get by ni. Okay, ini maksud dia. Sama jugalah untuk number 2 until number 5. For example, okay, awak pilih get back at, right? So number 2 ni, kalau awak pilih get back at, get together with ni, mana maksud dia? Okay, awak kena pilih. Revenge, take revenge on, increase something by large amount. Okay, so isikan. Apa ni, phrasal verb yang awak tak guna, cari dia punya maksud dekat sini. Okay, so itu for number 3. Okay, saya dah bagi dah jawapan untuk nombor 1 dengan number 3. Untuk number 3 ni. Okay, so that is phrasal verb. Now let's look at the word formation. Pembentukan perkataan. Okay, so number 4. Which ending do we use with each word below to form an adjective? Okay, pengakhiran yang manakah kita guna untuk perkataan-perkataan ini, okay, bagi membentuk adjektif. Adjektif ni apa? Kata sifat. Okay, contohnya, okay, adjektif ni kata sifat. Contohnya kita ambil satu kat sini. Dust. What is dust? Dust ni habuk. Okay. Kata sifat dia berhabuk. So, kita guna pengakhiran yang mana untuk menjadikan dia berhabuk. So, teacher kat tadi dusty. So, ini jawapan dia. Akhir dia kita kena letak Y, dusty. Okay. Fantasy adalah fantasi. Okay. Macam mana nak jadikan dia kata sifat ataupun adjective? Kata sifat dia, okay, fantasi ni, inilah fantasi. Kalau dia punya adjective adalah sangat bersifat fantasi. Apa dia? Ataupun bersifat fantasi ataupun bersifat hebat. Apa dia? So apa dia? Fantasi, fantasial, fantastic. Yang mana satu? Okay. Boleh? Okay, kalau smell. Smell ni bau. Kalau kata sifat dia berbau. Okay. So, kalau nak buat berbau yang mana? Smelly. Smell. Yang mana satu? Okay. Pilih. Filth ni teramat kotor. So, dia punya filth ni sangat kotor. Kalau adjektif dia bersifat sangat kotor. So, yang mana satu? Sesuai. Filthy. Yang mana satu? So, awak kena tulis. Tadi, saya dah bagi dusty. So, tulis dusty. Bersifat habuk ataupun berhabuk. Okay. Filth ni kotor. Kalau sangat kotor yang mana? Okay. Bersifat sangat kotor. Kalau smell bau, berbau yang mana? Okay, kena pilih akhir dia yang mana. Okay. After you have completed the table, lepas dah siap table ni, okay, awak kena buat number 5. Now, complete the sentences with some of the words from 4. Okay, lengkapkan 1 sehingga 6 ni dengan perkataan-perkataan yang awak dah lengkapkan ataupun masukkan dalam table ni tadi. Okay. Joey was worried about missing his parents' wedding anniversary. Joey berasa sangat, okay, tempat kosong,
Sebab dia lupa. Okay. Lupa parents dia punya wedding anniversary. Lupa tentang anniversary perkahwinan ibu bapa dia. Okay. Berasa sangat apa? Berasa sangat apologetic. Apologetic. Itu jawapan dia. Cari maksud apologetic tu apa. So number 2 and number 6, please do it on your own. So that's it. Okay, for our class today. So you, okay, in this class, okay, we already go through the difference between make and do. Tadi kita dah tengok perbezaan make and do, bila nak guna, macam mana nak guna. Yang kedua, phrasal verbs. Yang ketiga, word formation, pembentukan perkataan menjadi adjective dengan menggunakan pengakhiran Y, KIC, KE dengan apa satu lagi tadi? KAL. Okay, so that is all for today. For today's class, I hope you understand. If you do not understand, you can always ask. Okay. Thank you, class. See you in the next video. Bye.